Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 13, teorem Pythagoras melibatkan satu standard kandungan 13.2, akas teorem Pythagoras dan satu standard pembelajaran iaitu menyelesaikan masalah yang melibatkan akas teorem Pythagoras. Dalam video kali ini, kita akan lihat beberapa soalan penyelesaian masalah melibatkan akas teorem Pythagoras. Okey, sekiranya kita diberi sebuah segitiga A, B dan C dengan sisi A, B, C, akas teorem Pythagoras menyatakan bahawa jika nilai C kuasa 2 sama dengan nilai A kuasa 2 tambah B kuasa 2, maka sudut yang bertentangan dengan sisi C ialah sudut tegak. Okey, jadi kita akan lihat soalan yang pertama. Latih diri 13.2b. Okey, soalannya. Sebuah tangga dengan panjang 2.5 meter bersandar pada dinding sebuah bangunan. Jarak di antara kaki tangga dengan dinding itu ialah 1.5 meter. Terangkan bagaimana anda menentukan sama ada dinding itu tegak atau tidak. Okey. Jadi yang ni telah diberi dua maklumat. Okey, tiga maklumat iaitu ada sisi yang pertama 2.5, sisi yang kedua 2 meter dan sisi yang ketiga 1.5. Dan kita perlu tentukan sama ada dinding itu tegak atau tidak. Tegak di sini maksudnya sudut 90 darjah. Jadi kita perlu menggunakan akas teorem Pythagoras yang melibatkan hubungan antara sisi segitiga ini. Jadi yang pertama sekali kita akan lihat dahulu kepada sisi yang terpanjang. Okey, jadi sisi yang terpanjang ialah 2.5. Okey, kita kuasa 2 kan nilai ini. Okey, 2.5 kuasa 2 kita akan dapat 6.25. Seterusnya, kita akan cari pula nilai bagi kuasa 2 sisi, 2 lagi sisi yang lain. Okey, iaitu 2 kuasa 2 tambahkan dengan 1.5 kuasa 2. Okey, 2 kuasa 2, 4 tambah dengan 2.25, kita akan dapat 6.25. Dan seterusnya, kita perlu bandingkan sisi yang ini dengan sisi hasil tambah bagi dua sisi yang lain. Okey, jadi apabila kita bandingkan di sini, kita dapati 2.5 kuasa 2 adalah sama nilainya dengan 2 kuasa 2 tambah 1.5 kuasa 2. Okey, jadi dengan menggunakan akas teorem Pythagoras, kita boleh buat kesimpulan. Maka, dinding itu tegak. Okey, tegak merujuk kepada sudut 90 darjah di sini. Okey. Boleh? Soalan yang pertama. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang berikutnya. Dalam rajah di sebelah, cari nilai sudut PQR. Okey, cari nilai bagi sudut PQR. Okey, jadi di manakah PQR? PQR berada di sini. Dan kita dapati PQS segitiga dan QRS juga segitiga. Jadi yang pertama sekali, kita perlu tentukan sudut bagi PQS. Okey, kita tentukan sama ada PQS ini sudut tegak atau tidak. Okey, kita tentukan sudut PQS sama ada sudut tegak atau tidak. Okey, sudut tegak atau tidak. Dengan menggunakan akas teorem Pythagoras. Okey, kita ada sisi terpanjang 10. Okey, sisi terpanjang 10
Okey. Jadi 10 kuasa 2 sama dengan 100. Okey. Dan dua sisi yang lain, 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 sama juga dengan 36 tambah 64. Dan kita juga dapat 100. Okey, jadi di sini kita boleh lihat yang ni 100 dan yang ini pun 100. Okey, maksudnya di sini kita boleh katakan maka sudut PQS ialah sudut tegak 90 darjah. Okey, sudut di sini ialah 90 darjah. Seterusnya, kita akan dapatkan pula nilai bagi, okey, kita akan cari pula nilai sudut RQS. Jadi, RQS melibatkan sebuah segitiga. Jadi, jumlah sudut pedalaman bagi segitiga ialah 180 darjah. Dan kita ada dua lagi sudut yang lain. Jadi, kita boleh tolakkan dengan 65 dan 45. Okey, jadi daripada sini kita dapat sudut RQS ialah 70 darjah. Okey, kita dah ada sudut RQS 70 dan kita juga ada sudut di sini, sudut tegak. Jadi, kita boleh cari nilai sudut PQR iaitu, okey, sudut PQS kita tambah dengan sudut RQS iaitu kita dapat PQS ialah 90 darjah tambahkan dengan 70 darjah kita dapat 160 darjah. Okey. Ini soalan yang kedua. Seterusnya kita lihat pula soalan yang ketiga. Seorang tukang kayu ingin memasang sekeping kayu berbentuk segitiga berukuran 12 cm, 16 cm dan 20 cm pada sesiku seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Okey, terangkan sama ada sekepingan kayu itu boleh dipasang dengan sempurna atau tidak pada sesiku itu. Okey, jadi diberi 3 sisi. Okey, 1, 2, 3. Jadi kita perlu tahu sama ada segitiga yang diberi ialah sudut tegak atau tidak. Menggunakan akas teorem Pythagoras, kita dapatkan sisi terpanjangnya. Okey, sisi terpanjang ialah 20 cm. Jadi 20 kita kuasa 2, kita akan dapat 400. Okey, kita ada lagi dua sisi yang lain. Kita perlu kuasa 2 kan dan kita jumlahkan. Jadi 12 kuasa 2, kita tambah dengan 16 kuasa 2. Okey, 144 tambah 256. Kita dapat 400. Okey, dan di sini kita dapati bahawa nilainya ialah sama. Okey, nilainya adalah sama. Jadi, 20 kuasa 2 sama dengan 12 kuasa 2 tambah 16 kuasa 2. Jadi, di sini kita boleh katakan bahawa segitiga kayu adalah bersudut tegak. Okey, adalah bersudut tegak. Jadi, terangkan sama ada kepingan kayu itu boleh dipasang dengan sempurna atau tidak pada sesiku. Okey, sesiku sememangnya melibatkan sudut tegak iaitu sudut 90 darjah. Jadi, kesimpulannya, maka kayu itu boleh dipasang dengan sempurna pada sesiku. Okey. Okey, boleh? Okey, seterusnya kita lihat pula soalan yang terakhir.
Kanang melukis sebuah sisi 4 dengan ukuran seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Apakah nama sisi 4 yang dilukisnya? Terangkan. Okey, sekarang ni untuk kita mengetahui apakah nama sisi 4 ini, yang pertama sekali kita perlu tentukan sudut. Okey, sudut bagi bucu ni. Okey, sudut bagi bucu ni. Jadi di sini kita ada 3 sisi. Okey, 20, 15 dan 25. Jadi kita dapatkan dahulu sisi terpanjang untuk kita menggunakan akas. Okey, jadi sisi terpanjang di sini ialah 25. Okey, jadi kita kuasa 2 kan, kita akan dapat 625. Okey, jadi dua sisi yang lain kita perlu kuasa 2 kan dan jumlahkan. Okey, jadi 15 kuasa 2, 225. 20 kuasa 2 ialah 400. Jadi kita dapat 625, iaitu nilai yang sama. Okey, jadi 25 kuasa 2 sama dengan 15 kuasa 2 tambah 20 kuasa 2. Maka segitiga ini ialah segitiga bersudut tegak. Okey, segitiga bersudut tegak. Okey, kita perhatikan pula pada rajah di sini. Okey, kita perhatikan pada rajah di sini. Okey, apabila di sini 90 darjah, okey, sisi segitiga ini juga melibatkan panjang yang sama, ukuran yang sama. Maksudnya di sini juga bucunya 90 darjah. Okey, bagaimana pula dengan bucu yang ini? Okey, sekiranya kita lakukan buat satu perpenjuru, jadi ini juga melibatkan bucu yang sama, iaitu 20, 15 dan 25. Jadi di sini juga ialah sudut tegak. Jadi apabila kita dapati semua sudut pada bucu ialah sudut tegak, kita boleh buat kesimpulan bahawa sisi 4 ini ialah sebuah segi 4 tepat. Okey. Jadi cikgu tulis dahulu, okey, semua sudut pada bucu, okey, pada bucu sisi 4 ialah sudut tegak. Okey, ialah sudut tegak. Okey, maka kesimpulannya, okey, sisi 4 ini ialah segi 4 tepat. Okey, segi 4 tepat. Okey, jadi ini ialah beberapa contoh yang melibatkan penyelesaian masalah melibatkan akas teorem Pythagoras. Okey, diberi segitiga, kita perlu tentukan sama ada segitiga tersebut bersudut tegak atau tidak menggunakan akas teorem Pythagoras. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh faham, dan sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.